بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. Al-Baqarah 197, yang bermaksud dan berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah bertakwa. Bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah ayat 197. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab, itu ayat 71, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab 70-71, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucaplah perkataan benar yang baik, dan pereloklah amal kamu, perbaikilah amalan kamu. Nescaya Allah akan mengampunkan dosa kamu, kesalahan kamu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah menciptakan kejayaan yang paling besar, kejayaan yang paling tinggi, yang paling mulia. Al-Ahzab 70-71. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. At-Takatsur ayat ke-8, yang bermaksud kemudian setiap kamu akan dipersoalkan pada hari akhirat nanti terhadap nikmat-nikmat yang pernah dinikmatinya semasa hidup di alam bumi. At-Takatsur ayat yang ke-8. Sadaqallahul azim. Yang dihormati, yang berbahagia, yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Pengurusi Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan dan seluruh dan kuasa pengurusan Surau An-Nur Fasa 3A, yang dihormati rekan taulan, sahabat handai dari kalangan jamaah Surau An-Nur Fasa 3A daripada sekitar kawasan surau dan sekitarnya, dan yang dihormati, dikasihi, yang tidak lupakan juga ya rakan kita yang dah mula masuk, mungkin tak ramai pun dia mula masuk, insya-Allah makin bertambah angkanya, yang jauh non di sebelah utara selatan tanah air, bahkan Sabah, Sarawak, bahkan daripada mana-mana lokasi yang jauh, saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan memberkati perjalanan hidup kita, ilmu dan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Moga-moga kita sentiasa dalam keadaan dijagai oleh Allah iman kita, amalan kita, dan akhirnya dengan jagaan Tuhan itulah kita akan dapat menyempurnakan sebuah peribadatan yang benar-benar lengkap, tidak cacat dan tidak tercela,
sebaliknya amalan yang diqabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya sepanjang saya bercakap di pentas online ini setiap hari Khamis jam 6.40 pagi, kuliah online subuh. Saya ucap terima kasih kepada pihak Surau yang masih berikan kepercayaan buat saya untuk diundang berbicara online semenjak lama. Mudah-mudahan sikit sebanyak apa yang kita sampaikan, walaupun mungkinlah kita merasakan ia simple, sangat-sangat simple dalam perbincangan, tapi tidak simple dalam agama, kerana dalam Islam ni kaedah mudah saja. Setiap sesuatu yang bersifat ilmu, dia satu perkara yang besar dalam Islam. Dia tak ada benda simple dalam Islam, semuanya besar belaka. Hatta sekalipun kita bincangkan perkara yang sama berulang kali, tetap dianggap benda besar. Kan Islam dia jadi semakin mulia kerana amalan. Sebab itulah kita belajar, kita nak beramal. Kita belajar, kita nak mengamali apa kita pelajari, walaupun ia berulang kali disebut tentang hal yang sama. Sebab bila kita dapat mengulang kali benda yang sama dan kita beramal, itulah namanya konsisten. Dalam kaedah ini kata para ulama, seseorang itu tidak akan dapat konsisten istiqamah dengan amal ibadat kerana dia tahu apa yang dia buat. Dia ada ilmu apa yang dia lakukan, dia belajar, dia faham, dia tahu, dia akan konsisten. Itu kaedah dia. Jadi bagaimana seorang manusia dia boleh konsisten ibadat kalau dia tak ada ilmu, dia tak belajar, dia tak ambil peduli tentang agama, ilmu, tak mungkin dia buat konsisten. Jadi orang konsisten istiqamah agama, dia belajar, dia tahu, dia faham, walaupun ulang kali dia dengar, dia akan terus jaga amal itu secara berterusan tanpa cuai. Ini yang kita nak tuan-tuan dalam kerangka peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kita sedang abdikan diri kepadanya sepanjang waktu. Baik, pada pagi ini kita berada pada tanggal 7 hari bulan Zulhijjah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita rezeki kehidupan, dan di sanalah di Makkahul Mukarramah saat ini mereka berada pada 8 Zulhijjah, Yaumut Tarwiyah. Maka sekarang ini di Mekah lebih kurang dalam pukul 1.50 pagi, hampir jam 2 pagi. Pergerakan dah mula berlaku semenjak pada petang asar semalam, bahkan maghrib semalam berancak. Pergerakan telah mula berlaku untuk mereka menuju ke Mina untuk bertarwiyah sebelum mereka wukuf di Arafah besok hari Jumaat. Jadi perjalanan sudah pun berlaku, dan saya tengok dalam live seawal jam subuh tadi, suasana sudah pun ramai orang menuju ke Mina, dan agak sesak dengan kenderaan, basnya, pejalan kaki dan seumpamanya. Subhanallahil azim. Itulah satu gambaran yang dapat kita rasai. Jadi kita nak kata tengok, kita tak sampai sana. Kita rasailah, tengok dengan melalui online, tapi kita rasai. Perasaan tu kita kena ada. Bagaimana subhanallahil azim, kekuatan orang Islam yang berhimpun atas satu maksud yang sama, yang tidak membeza-bezakan mereka, iaitulah untuk mereka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh datang, yang dekat tiba. Bangsa-bangsa pun tidak sama, bahasa pun tidak pernah sama antara mereka. Bahasa berbeza, bangsa berbeza, tetapi Allah satukan mereka di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, di Makkahul Mukarramah, depan Kaabah. Mereka berada tempat yang penuh kerahmatan atas semangat yang satu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berkumandang dengan menyatakan, kami datang ya Allah menghadapmu, kami datang dari jauh yang dekat, kami hadir dengan penuh keinsafan untuk menghadapmu, untuk buat haji keliling Kaabah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian melontar di Al-Jamarat di Mina, sampai ke tamatnya haji dengan tawaf Al-Ifadah dan tawaf Wada'. Tuan-tuan, puan-puan, satu gambaran yang boleh saya rasa sekali ialah bagaimana mulianya umat Islam itu sendiri. Mereka hidup dalam suatu kesepakatan yang telah menjadi kekuatan mereka, akidah itu, iaitu akidah tauhid kepada
Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang lain yang disembah, yang diakui kebenarannya, keesaan dan keagungan kecuali Allah, dan diakui betapa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, Rasulullah buat umat sejagat sampai kiamat. Jadi ucapan-ucapan yang telah memberikan rezeki kepada umat Islam untuk bersatu, dan saya gambarkan sebab ini satu saat yang saya rasa cukup terasa lah, ya, cukup terasa, dan saya dapat menginsafi hal ini kerana pengalaman pergi haji beberapa kali sebelum ini dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Dalam kepayahan ada ketenangan, dalam kerumitan ada kebahagiaan, dalam kesempitan ada di sana perasaan menyeronok dan bahagia. Walaupun dalam kesempitan, orang ramai dalam satu pakaian yang mungkin tak berapa nak bersih lah, dah lama pakai kotor contohnya, tak selesa, kepanasan, matahari pun panas 40 darjah sekarang kata di Mekah Tul Mukarramah. Bayangkan semua itu datang, tapi hakikatnya ialah bila jiwa ni bersih, dia akan menjadi sumber kepada kekuatan. Dan kita bercakap hal tasawuf sebenarnya sikit sebanyak tasawuf, sebab yang penting adalah kita nak angkat jiwa kita. Jiwa yang dah dalam keadaan tak berapa nak kuat, tak berapa nak hidup, kita hidup dan kita perkukuhkan dengan ilmu dan amal. Jiwa yang dah mati, kita berikan kekuatan ilmu dan iman untuk dihidup kembali. Jiwa yang dah sakit, lumpuh, berkeladak, kita cucikan balik dengan ilmu, amal dan iman. Akhirnya akan jadi kembali bersih. Sebab tidak ada manusia yang tidak boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita boleh berkata bahawa saya sudah tidak ada harapan untuk balik pada agama. Setelah banyak buat kesilapan, telah bersalah kepada Allah, setelah banyak buat dosa. Mana mungkin itu ungkapan seorang yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah sedia menerima kita, dan Allah sedia untuk bersihkan hati yang kotor dengan nikmat iman dan amal kita lakukan. Kan itulah sebabnya dalam hubungan tadi saya mukadimah pada tuan tu ayat suci Al-Quran Karim, 2-3 ayat tadi. Contoh dalam surah Al-Imran, surah Al-Baqarah 197, Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu. Apa bekalan kata Allah? Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Taqwa itu bekalan. Bekalan yang akan menyelesaikan kita. Umpama bekalan makanan. Kita lapar, kita makan. Bekalan minuman, kita dahaga, kita minum. Bekalan pakaian, kita kotor, tukar yang bau, pakai yang bau, yang lebih baiklah contohnya. Itu bekalan. Jadi kata Tuhan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa, kerana bekalan kamu yang paling baik ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun ya ulil albab, dan bertakwalah hai manusia yang benar-benar berakal, yang waras pemikiran, yang disebutkan ulama orang yang sentiasa buka minda untuk memikirkan alam. Betullah kontak kita alam tuan-tuan, kita kena buka, tengok dengan mata hati, bukan mata kasar kita. Tengok bumi, alam cukup dengan mata hati. Afala tubsirun, itu bukan dengan mata yang kita tengok sekarang, tidak, dengan mata hati. Nilai alam bumi dengan mata hati. Tengok cakrawala dengan mata hati. Tengok alam yang di depan kita, mata hati. Tengok hujan turun, mata hati. Bila kita guna mata hati melihat alam cakrawala dengan penuh keinsafan, apa akan datang pada kita? Keimanan. Sebab mata hati tak pernah menipu. Yang mata zahiri mungkin menipu kita, nampak celik tak celik, baik tak baik, tapi mata hati bila ada iman dalamnya, kita akan dusta sama sekali. Dia akan bawa kita ke jalan yang penuh keselamatan, kesejahteraan dan keamanan, kebahagiaan. Itu sebab dalam konteks Allah sebut kepada kita dalam surah Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu kerana sebaik bekalan adalah taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kamu bertakwa, kamu akan selamat. Demikian saya baca yang kedua tadi, iaitu ayat daripada surah Al-Ahzab 71. Al-Ahzab 70-71, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah sebut kepada kita suatu peringatan,
untuk kita kembali kepadanya, taqwalah kepada Allah, dan ucapkan perkataan baik-baik. Ucapan baik ni tuan-tuan, kita nak bertakwa apa ucapan kita? Istighfar, tilawatul Quran, zikir, tasbih, tahmid. Itu di antara qaulan sadida, iaitu ucapan yang baik, ada ucapan yang membesarkan Tuhan. Daripada kita mula istighfar, kan kita buat dosa kesilapan, kita bertasbih, memuji-muji Allah tanpa had sempadan, kita bertahmid, alhamdulillah, tanpa ada sempadannya, kita bertakbir, Allahu Akbar, tanpa ada had dan batasnya. Itu semua merupakan qaulan sadida, ucap yang benar-benar kan besarkan Tuhan. Dan kata Al-Imam Nawawi, bila kita dah mula ucapkan nama-nama Allah seharian, subhanallah berkumandang, Allahu Akbar pun kita sebut di dalam kehidupan seharian kita, bahkan tahmid, tasbih, itulah amalan kita, tak langsung dia akan mencipta apa kekuatan dengan Tuhan kita makin dekat, rapat, dan kita makin hari makin seronok dalam kita beribadat tanpa sebarang halangan yang boleh mendekatkan kita pada ibadat kita buat dengan siapa. Taqwa itu namanya. Dia kita buat ibadat keadaan kita tak ada halangan, seolah-olahnya tak ada benda halang kita, nafsu syahwat kita terkawal, syaitan boleh goda kita. Ini yang kita mahu tuan-tuan. Sebab kita hidup kadang-kadang kita dalam suasana ibadat ini ada halangan tertentu, ada halangan tertentu yang jadikan kita tersekat, terganggu kita ibadat. Sebab ada halangan, mungkin halangan dalaman kita, nafsu kita sendiri yang tak ada kontrol iman, halangan semasa, kawan-kawan kita yang tidak mengajak kita kepada kebaikan, bakal kita bergejala dengan isu kawan-kawan yang tidak elok contohnya. Jadi banyak halangan. Itulah datangnya halangan kadang-kadang, memang bukan kadang-kadang, memang membunuh kehidupan kita. Hati makin kotor, jiwa makin sakit, akhlak kita makin meredum. Itu yang kita patut takuti. Jadi dalam hal kata Allah Azza wa Jalla, wa qulu qawlan sadida, ucaplah ucapan yang benar. Ucapan benar itu maksudnya ucapan yang membesarkan Allah. Tilawatul Quran, tasbih, tahmid. Ini peringatan agama kepada kita. Demi untuk apa? Untuk kita mengangkat martabat hidup kita sebagai hamba yang Allah sebut Al-Quran, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Dua benda. Pertama, Allah akan perelokkan ibadat kita. Yang kurang Allah tambahkan dengan kekuatan tadi, makin elok. Orang tak istiqamah, makin istiqamah. Orang tak jaga ibadat, makin jaga ibadat. Orang yang tak berapa nak jaga hubungan Allah, makin terkawal hubungan Allah. Ibadat jaga. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa yaghfir lakum dhunubakum. Ini benda yang poin besar yang saya tekan sentiasa. Bila Allah sebut dengan bahasa mudah, aku sedia ampunkan dosa-dosa hamba-Ku. Wa yaghfir lakum, dan Allah sedia nak ampunkan dosa-dosa hambanya. Dosa kamu, kata Allah. Siapa yang cakap ini? Allah Azza wa Jalla. Wa yaghfir maknanya huwa, Allah sendiri akan ampunkan siapa? Dhunubakum, dosa-dosa kamu. Ini suatu peringatan. Suatu peringatan yang bersifat kenyataan. Satu peringatan bersifat penegasan pada Allah bahawa aku akan ampunkan dosa kamu. Jangan bimbang. Sebab kamu mencari titik keampunan, kamu mencari titik-titik keimanan dengan aku akan pelihara engkau daripada dosa. Dosa kamu buat, aku ampunkan. Kamu akan terpelihara pada benda kejahatan. Jadi tuan-tuan yang kita mahu, kata Allah SWT, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sesiapa yang taatkan Allah dan Rasulnya, dia telah mencipta kejayaan yang paling besar. Faqad faza fawzan 'azima di sini, kata para ulama, bukan dengan dimaksudkan kejayaan di alam sana nanti. Itu memang faktor besar kita lah, berjaya di alam mahsyar, tapi hakikatnya lah kita mula cipta kejayaan tak langsung di alam bumi lagi, dalam rahmat redha Allah Subhanahu wa taala. Betullah kadang-kadang bila kita tengok balik kepada segala apa yang kita ada hidup tuan-tuan, kejayaan utama kita bermula di alam bumi lagi, bukan bermula di alam kubur, alam mahsyar. Kita tak akan cipta kejayaan di alam kubur mahsyar kalau tidak ada kejayaan di alam bumi lagi. Macam mana kita jadi hamba Allah yang berjaya di alam kubur kalau kita dalam masa hidup tak jaga ibadat, tak bersolat, tak sembahyang contohnya, buat maksiat? Macam mana kita kata aku nak hidupkan suasana kebaikan di alam barzakh nanti? Macam mana nak hidup alam barzakh tenang kalau di alam bumi pun huru-hara contohnya?
akhlak tak menentu, agama pun tak kuat, solat pun tak dijagai, kebaran tak diciptakan, kebaikan tak ada sama sekali, amal soleh pun tak buat. Macam mana kita nak berjaya di alam kubur? Jangan cakaplah. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin sama sekali. Sebab penciptaan kejayaan bermula di alam bumi dengan kesungguhan kita kepada beribadat kepada Allah. Ini merupakan di antara peringatan Al-Quran kepada kita, dan saya sebut dalam ayat tadi, mukadimah tadi, ayat ketiga, iaitulah Allah berfirman, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian, ini perhati betul-betul tuan-tuan, At-Takatsur ke-8, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, maknanya kemudian kamu akan disiasat, ditanya pada hari esok nanti, hari kiamat, 'anil na'im, tentang nikmat yang pernah engkau nikmati. Kecil mana pun nikmat, Allah akan tanya, sebesar mana nikmat apatah lagi. Kecil mana pun Allah akan persoalkan, tanyakan kepada kita bagaimana kita habiskan nikmat tersebut. Apalagi yang besar-besar, nikmat yang sifatnya pangkat, rezeki, kekayaan, harta benda. Tuan-tuan sekalian, kita bayangkan betapa itulah dia punya maksad ataupun tujuan kehidupan kita, untuk akhirnya kita akan dapat kejayaan hasil daripada ibadat kita. Itu sebabnya kata Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi, dalam kita meraih kejayaan di alam bumi nanti, kita kena pastikan ia bermula di alam bumi. Untuk kita meraih kejayaan di alam mahsyar, kata As-Samarqandi, pastikan kejayaan bermula di alam bumi. Bermula di alam bumi, maksud apa? Bermula ketika masih hidup ini, kita dah mula melebarluaskan faktor kejayaan. Kejayaan dalam beribadat, hati yang tenang, tidak berserabut dengan situasi yang menakutkan, tidak mudah cela orang, kata ke orang dalam situasi kita mungkin ada benda kita nak cela orang. Tak ada, tak cela orang. Masing-masing bercakap nada Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Masing-masing bercakap nada ya Allah lah segala-galanya. Aku kembali pada Allah, aku balik pada Allah, aku buat silap, aku balik, aku buat baik pun kepada Allah, aku serah. Jadi ini semua tuan-tuan merupakan jalan-jalan yang kita harus terokai, yang wajib kita lalui dan kita nikmati, supaya apa? Supaya akhirnya perjalanan kita perjalanan yang sejahtera, bahagia, yang tidak ada di sana kerosakan-kerosakan yang boleh membawa kepada kehidupan yang sengsara, kehidupan yang tak selamat di hari akhir nanti. Baik, saya nak pergi kepada isu tasawuf pada pagi ini dalam kerangka yang agak mudah. Betullah kita hubungan ini, saya satu di antara kekuatan kita kena bina dan tanamkan sekokoh-kokohnya dalam hidupkan kita ialah kita banyakkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu bila saya bercakap hal ini mungkin acap kali saya ulang sebut. Siapa yang sentiasa follow sama dalam kuliah online saya semenjak lama, saya kerap kali 3-4 minggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali sebut tentang banyakkan berdoa, banyak kemunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harta kita, tuan-tuan. Harta kita bila kita merintih kepada Allah Rabbul Jalil, minta, mohon, rintih, munajat, itu semua kerja besar kepada kita. Kerana kita dengan Tuhan tak boleh ambil sikap kita nak abaikan kewajipan berdoa kepadanya. Sebab kita boleh hidup dalam keadaan tenang, bahagia kalau tak kita dianugerahkan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki penglihatan, kalau tak beri, tak nampak apa kita, nak baca Quran tak mampu, nak tengok anak tak mampu, nak tengok saudara mara tak boleh, mata tak boleh nampak contohnya. Bila Allah berikan nikmat mata, subhanallah, kita buka saja nampak merah, biru, kuning, anak, isteri, cucu dan seumpamanya, kawan, teman, taulan. Mata tadi menunjuk jalan kepada kita, nak ke mana kita nak pergi, ke pejabat, ke lokasi apa kita nak pergi. Kekuatan mata itu siapa yang beri? Allah Azza wa Jalla. Jadi kekuatan mata Allah beri tadi untuk apa? Kita merapati Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tak beri bukan saja mata, kekuatan akal, kekuatan yang lain. Allah tak beri kuat kita. Allah tak anugerah kuatan itu. Apakah jadi? Kita akan sempit hidupnya sesempit-sempitnya. Baik dari sudut penglihatan, pendengaran, sempit kita. Jalan kita makin sempit. Dan lebih menyusahkan kita sempitkan orang lain pula kerana masalah kita. Ini yang kita paling takut. Sebab itulah dalam hal ini kita nak kena rapati dengan berdoa. Dan doa disebutkan dari riwayat, ad-du'a huwal ibadah, iaitu doa adalah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri
sentiasa mengingatkan kita supaya sentiasa berdoa kepadanya dengan penuh rasa rendah diri, suara yang lembut, tak perlu angkat suara. Contoh dalam surah Al-A'raf 55, Allah sebut kepada kita, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Surah Al-A'raf ayat 55. Apa kata Allah? Dan berdoa kepada Tuhan kamu dengan penuh rendah diri dan suara yang lembut. Maksudnya khufyatan, suara yang lembut, merdu. Maksudnya bukanlah merdu macam penasyid ataupun seorang baca Quran, tapi maksud suara yang lembut, penuh keinsafan, minta lembut. Kita boleh fahamkan. Macam anak kita lah, dia minta sesuatu kita, dia tak datang, mak duit sikit tak? Dia datang tu, mak sihat dah, mak okey dah. Tu tengok, dia nak duit RM10 kemudian, tapi dia bawa kata-kata yang menyebabkan maknya segar bugar hatinya. Sebab apa? Anak kata mak okey dah, angah doakan mak baik. Lepas tu minta duit RM10, tak? Bila barang contohnya. Sebutan lemah lembut tadi, jadi mak bergegar hatinya. Minta 10 bagi 20. Tu dia. Minta 100 bagi 300. Boleh jadi. Sebab kita minta dengan lemah lembut dan puji-pujian kepada. Ini yang Allah sebut kita. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-A'raf 25. Allah tak suka orang-orang yang melampaui batas. Minta dengan suara yang keras, minta pula benda yang pelik-pelik, minta dalam keadaan benda yang tak boleh jadi akal, minta dengan suara yang tak berapa nak jagainya, seolah Allah tu kawan dia, kawan sekelas, kawan pejabat. Tak boleh macam tu kita. Jadi tuan-tuan, proses itu ada. Demikianlah dalam hal ini satu hari, tengok riwayat yang disebutkan daripada Nabi SAW, daripada Musa al-Asy'ari menyatakan, ini nak cerita bagaimana sifat kita dalam soal kelembutan kita berdoa. Ini prosesnya. Diriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, satu hari kami bersama Nabi SAW, lalu para sahabat mengeraskan suara mereka dengan berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid. Kata Musa al-Asy'ari, kami beramai-ramai dengan Nabi SAW. Di sangat ramai, ibadat ditegakkan di kalangan kami, dan ada berzikir dengan suara yang agak laju, dengan takbir suara agak tinggi, dalam keadaan bertahmid suara agak kuat. Maksudnya sahabat tu suaranya terangkat. Di sana subhanallah, istilah contohnya lah, dia gegak gempita lah, suasananya gegak gempita. Mereka berzikir seolah-olah hanya merayu pada Allah dengan rayuan yang tinggi suara. Nabi pun sebut kepada mereka, kata Nabi SAW, riwayatnya Nabi kata, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban wa innama tad'una sami'an basira innal ladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. Tuan-tuan hadirin, cukup menarik sekali. Bila Musa kata kami bersama Nabi satu hari, lalu kami pun berzikir, bertasbih, suara kami tinggi, ada yang tinggi sangatlah dah ramai-ramai itu, sehingga gegak gempita suara-suara kami ketika bertasbih tahmid pada Allah Ta'ala. Maka Nabi angkat suara. Nabi angkat suara, Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia semua. Sahabat baginda lah. Kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum. Kata Nabi, sesungguhnya kamu tidak, wahai sahabat semua, kasih diri kamu sendiri. Maksudnya, hai sahabat, kamu kena sayang pada diri kamu sendiri. Sayang ke diri kamu. Macam cakap Nabi SAW, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kamu sedang berdoa bukan kepada si yang buta, yang tuli, si yang tuli dan tidak gaib. Makna Allah yang kamu sembah, yang kamu minta sekarang, bukan Tuhan yang gaib daripada kamu, dekat dengan kamu tu. Kenapa kamu angkat suara bertinggi? Kata Nabi SAW, fa innakum la tad'una asamma wala ghaib. Kamu tak berdoa pada Tuhan yang sifatnya tuli dan tidak juga tidak ada. Mak Tuhan tu ada, tak tuli pun. Kata Nabi SAW, wa innama tad'una sami'an basiran. Sebenarnya kamu sedang berdoa kepada Tuhan kamu, Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Maksud Allah dengar, berbisik pun dia dengar. Tak payah angkat suara tinggi-tinggi, bisik dia akan dengar. Sebab dia Tuhan yang tidak jauh pada kamu, dekat dengan kamu, sentiasa melihat kamu, memerhatikan kamu. Kata Nabi SAW, kamu doa kepadanya, dan dia sami'an, dia dengar, dia lihat,
innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati. Kata Nabi sallam, dia lebih dekat kepada kamu daripada leher tunggangannya. Maksud Allah SWT ini tak jauh pada kamu, aqrab ila ahadikum, dan dia lebih dekat daripada tunggangan yang kamu tunggang, leher tunggangan. Mana tengkuk binatang tu dekat dengan kita kan, kita tunggang dia, unta ke mungkin kuda, zaman Nabi, leher unta dekat dengan kita, kita dekat, hampir duduk di atas leher tu, soal macam tu lah. Nabi kata apa? Allah lebih dekat pada tunggangan kamu yang namanya leher tunggang itu. Lebih dekat lagi. Allah subhanallah azim. Jadi kalau begitulah sifatnya keadaan kita, kita nak merayu, meratap, minta kepada Allah segala pintu kebaikan, keselamatan, keamanan, teruskanlah istiqamah. Tinggal lagi, jangan angkat suara yang tinggi, beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak nukil pada tuan-tuan di pagi ini, dalam kerangka tajuk kita lebih kurang tajuk berkait dengan soal pembangunan hati dengan tasawuf ini, pembangunan hati, jiwa dan akal dengan tasawuf yang baik ini. Tuan-tuan sekalian, dalam hal ini satu lagi sendi utama kepada kita ialah kita sentiasa melazimi dengan bacaan-bacaan doa yang sepatut kita amalkan setiap hari. Biarlah hadir dalam diri kita ni tuan-tuan bacaan doa yang konsisten, yang kita tak tinggal malam siang berhutang. Tak boleh banyak pun sikit, biar ada doa macam tu. Sampai doa umum kita lah, minta berkat rezeki, berkat anak, berkat kita pekerjaan, hidup kita tenang, bahagia, tak ada musibah. Itu benda kita minta di harian. Tapi kalau boleh, adakan dalam hidup satu bacaan doa yang ringkas, padat, yang kita baca amal siang, tak tinggal. Itulah banyaknya doa-doa ni tuan-tuan. Banyak ni kalau kita nak tengok dalam bicara bab doa daripada kitab para alim ulama salafun salih. Banyak doa tersebut. Tapi tak apalah, saya nak bawa tuan-tuan dalam 3-4 bacaan doa ringkas yang kalau kita mampu, kena mampukan diri untuk kita mengamalkannya dengan konsisten. Yang kita nak warna kita adalah konsisten istiqamah. Sebab harga istiqamah bukan boleh dibeli-beli di pasaraya terbuka. Istiqamah bukan boleh dibeli dengan bilangan, dengan angka kilo di jalanan. Istiqamah bukan boleh kita beli dengan harta kita yang ratusan juta, walaupun seinci istiqamah. Tak ada. Istiqamah satu bentuk amal datang daripada hati yang kental, hati yang konsisten ilmu agama. Itulah istiqamah. Kalau tidak ada istiqamah tuan-tuan, yang ada huru-hara, cacat merubah. Sebab itulah istiqamah datang pada kekuatan hati dan jiwa. Sebab itulah antara doa yang diajar Nabi SAW, yang sambil pendek-pendek sajalah pada pagi daripada satu kitab tulisan Dr. A'id Al-Qarni dalam tajuk kitabnya Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Itu tajuk kitabnya. Al-Qarni Al-Qarni hafizahullah ta'ala masih hidup lagi di Mekah, di Riyadh sekarang ini, sebagai seorang tenaga pengajar universiti di Riyadh. Qarni sebut dalam beberapa cerita yang dibawa dalam kitabnya, doa-doa Nabi yang maksud Nabi mengamalkan, ringkas dan padat, siang malam kami lakukan. Ini kita nak ambil rohnya. Sementara kita berada pada bulan Zulhijjah, dah masuk hari ke-7, berbaki 3-4 hari lagi untuk tutup bulan Zulhijjah dengan amalan. Gunakanlah tuan-tuan, banyakkan doa, banyak munajat pada hari-hari bulan Zulhijjah, malam ke siang, tak kira malam ke siang, banyakkan munajat, banyakkan doa kepada Allah, minta segala rintihan berbentuk kebaikan, kemuliaan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan di sudut hidup kita yang penuh kejayaan, ketenangan bersama anak isteri kita. Salah satu doa yang diajar Nabi ialah kita diminta untuk bacakan satu doa daripada catatan kitab Musnad Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, bacalah setiap hari tanpa cuai apa doanya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirati. Menarik sekali doa ini daripada kitab Musnad Imam Ahmad Hanbal. Disabdakan Nabi kepada para sahabat, mintalah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirati. Maksud apa? Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada aku keadaan yang aku dapat apa? Keampunan, wal-afiyata, keselamatan, fid dunya wal akhirah. Kita minta Allah SWT berikan kita keafiatan, keselamatan dunia akhirat. Ini satu rintangan munajat besar tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirati. Minta keselamatan dunia, dijauh kepada balak bencana dunia. Betul lah tu. Sebab kita hidup dalam suasana kita tak tahu ujian apa datang kepada kita. Tidak pagi mungkin petang.
Kalau ujian bersifat penyakit berlaku, kita doa kepada Allah, kita tak nak. Datang ujian mengejut, sehingga kita segala kehilangan segala-galanya. Dah tak boleh bersuara, tak boleh berzikir, tak boleh baca Quran. Kita tak nak, tuan-tuan. Jangan Allah uji kita sampai tahap tu. Nak ujilah, sebab Allah berkuasa menguji kita, tapi bukan ujian yang dahsyat sehingga kita tak boleh buat apa lagi. Kita minta sekarang. Apa kita minta tadi? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunia wal akhirah. Ulang balik. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunia wal akhirah. Ya Allah, aku mohon padamu, minta kemaafan, minta keselamatan dunia dan akhirat. Simple, tuan-tuan. Tetapi jangan kita lupa doa-doa ini adalah mujarab daripada Nabi SAW. Ada hikmahnya, dibaca Nabi, ditinggalkan buat kita. Ada hikmah yang menanti kita, yang penting kita amalkan. Kita kadang-kadang, minta maaf sebutlah dalam bahasa saya, kita usaha. Kita sekadar cukup apa yang kita dah amalkan. Daripada yang kita ajar kita, baca tu lah sampai umur dah 65, 70. Tak betul, tuan-tuan. Kita kena kaji, semak, tengok hadis yang sahih bagaimana amalan Nabi dalam kerangka baginda berterusan tanpa cuai. Apa baca doa baginda? Salah satu tadilah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikan aku rezeki keampunan dan kesihatan dunia akhirat. Cantik. Itu satu. Kemudian antara doa yang diajar Nabi kepada para sahabat Islam ialah doa yang cukup mudah, simple. Sulang balik. Kita nak cari kekuatan. Ni 10 hari terakhir dah berbagi 3 hari, kita nak cari kekuatan. Zikir banyak-banyak. Apa doanya? Iaitu doa yang berbunyi, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim, dan juga dalam kitab yang lain, 2-3 kitab lain. Ini antara kekuatan hadis daripada kitab Imam Ahmad, daripada kitab An-Nasai, Ibn Majah, daripada Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan beberapa kitab lain. Mana hadirin kuat? Kita minta apa? Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atika. Ya Allah, engkau Tuhan yang boleh bolak-balikkan hati manusia, tolonglah hatiku ini teguh dalam keimanan. Kita tak nak hati kita berbolak-balik, sekejap ke sana, sekejap ke sini, sekejap ke sini. Tak boleh macam tu. Sekejap nak buat baik, sekejap nak buat jahat, sekejap nak cari pahala, sekejap nak buat dosa. Mana mungkin? Minta Allah teguhkan atas apa? Kebaikan. Sabbit qalbi ala dinika. Aku nak teguh hati di atas ketaatan kepatuhan. Itu satu pintu yang besar. Dah manusia boleh patuh pada Allah Azza wa Jalla. Apa yang tinggal, tuan-tuan, ialah amal kita akan Allah kabulkan. Konsistenlah kita, sebab Allah terima. Masalah kita Allah tak terima ni, hati kita takkan tenang, jiwa takkan lapang, sebab kita kehilangan kekuatan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga terakhir pada pagi ni, antara doa Nabi ajar kepada kita ialah supaya kita ni jauh daripada sifat-sifat yang namanya kekiran, pengecut, daripada sifat penakut yang berlebihan, kegelisahan, kesedihan, daripada ujian orang-orang yang jahat dengan kita. Ini semua diajar Nabi, dan nasnya ada dalam kitab tadi, kitab Al-Hakim, kitab daripada kitab Imam Ahmad bin Hanbal, di kitab Abu Daud, Tirmizi, ada disebut hadis ini. Kita baca, dan tuan-tuan boleh ingat, yang tak boleh ingat kena tengok pada rekod ini dan cuba hafalkan, insya-Allah. Tak boleh hafal 3 hari, buatlah 3 bulan. 3 bulan tak boleh, buat setahun. Tak boleh setahun, sekian, full stop, wassalamualaikum. Dah setahun pun tak boleh hafal juga, apa nak jadi? Ini gua, tuan-tuan. Kita buatlah sekadar mampu. Baik. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qirrijan. Itu doanya. Dapatkan doa ini dan tolong amalkan. Tak boleh baca, ingat, bertulis. Tulis, snap di telefon dan baca. Bawa phone dan baca. Tak apa, tak ada masalah. Akhirnya dia akan melekat, insya-Allah. Sebab ada barakah. Doa ada pintu berkat. Quran dibaca, ada keberkatan. Hadis dibaca, ada keberkatan. Jangan bimbanglah. Sebab semua ini kata-kata daripada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang paling mulia, dan Nabi yang paling mulia kalangan kita. Nabi bercakap, mana mungkin doa Nabi itu Allah tak kabulkan. Mana mungkin doa Nabi tak ada makna. Mesti ada makna walaupun pendek. Itu keyakinan kita. Baik. Nabi ajar kepada kita apa dia? Daripada hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan juga disebutkan oleh para ulama yang lain, ya, antara ialah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kegelisahan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal bukhli wal buhni.
aku minta berlindung daripada kekiran dan pengecut. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, aku berlindung daripada perasaan malas dan lemah diri. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa kharijal, aku mau berlindung daripada orang-orang yang boleh berkuasa atas kami, yang menekan kami, yang jadikan kami ketakutan karenanya kepadanya. Kita minta Allah kepada orang macam ni, yang jahat, yang buruk akhlak, yang cuba untuk rosakkan kita dengan apa cara. Kita minta. Dia semua ini rayuan tuan-tuan, rayuan demi untuk perjalanan kita yang lebih salah daripada apa kita ada, demi untuk kehidupan kita lebih baik daripada kita miliki, demi untuk kita sampai ke syurga Allah dengan kejayaan dan kemenangan. Wallahu alam, itulah sekadar pada pagi ini. Tuan-tuan, teruskanlah untuk beramal, beribadat, khasnya di hari-hari yang penuh berkat ini. Jangan lupa untuk tunaikan ibadat yang penting sekali setahun, hanya pada bulan Zulhijjah, namanya puasa Arafah. Pada hari 9 Zulhijjah, hari Sabtu kita ikut lokasi di kita berada. Kita di Malaysia, hormati keputusan kerana matlak anak bulan di Malaysia, matlak matahari pun di Malaysia. Kita tak tengok anak bulan di luar negara, baik di Usair, baik di Saudi, baik di Singapura. Tengok matlak kita di negara kita, keputusannya demikianlah. Maka 9 Zulhijjah pada hari Sabtu, kita ambil kesempatan hari Sabtu nanti puasa sunat. Mudah-mudahan amal kita perkemaskan. Allah tak kecewa kita. Allah tahu amal kita, Allah nampak amal kita, Allah tahu. Yang penting kita jaga amal, jaga ibadat. 9 Zulhijjah Sabtu, jangan lupa 10 Zulhijjah hari Ahad kita raikan Aidul Adha dengan korban seumpamanya. Sekian itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Rakan-rakan kita yang bersama untuk teruskan ibadat, namanya sedekah derma. Tuan-tuan dapatkan nombor akaun di skrin komputer tuan-tuan ataupun di skrin phone tuan-tuan. Mudah-mudahan kita onlinekan saja. Tak banyak, sikit banyak. Tak banyak, bagi sikit. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. InsyaAllah melalui online kita, barakah menanti. Itu semua adalah laluan kita ke syurga, laluan kita untuk dapat redha ilahi. Menyumbang pada tabung surau An-Nur fasa 3A. Mudah-mudahan Allah berkati. Selamat beramal, selamat beribadat, selamat berpuasa sunat 9 Zulhijjah hari Sabtu, dan selamat meraihkan Aidul Adha, hari-hari tasyrik dengan penuh keimanan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi insya-Allah di kuliah akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم، تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.